Oktober 1961. Rang undang-undang untuk menubuhkan Malaysia diperkenalkan di Dewan Rakyat dan disokong oleh majoriti anggota Dewan Perwakilan. Hal ini membolehkan kerajaan Tanah Persekutuan bergerak untuk membantu Malaysia. Terdapat banyak cara berusaha untuk membantu Malaysia termasuk lawatan ke negara-negara yang berkaitan. Penubuhan Jabatan Kuasa Setiausaha Kawan Malaysia JSKM, Referendum Singapura, Rundingan London, Suruhanjaya Commonwealth dan Jabatan Kuasa Antara Kerajaan JAK. Pada 9 Julai 1963, Tunku Abdul Rahman mendatangi perjanjian Malaysia di London bersama-sama dengan Persekutuan Tanah Melayu PTM, Sarawak, Sabah dan Singapura. Tiba-tiba Indonesia mengadakan bataan rasmi, bolehkah pembentukan Malaysia akan berjalan lancar. Pada bulan Julai 1961, Tunku adakan melawat ke Sarawak dan Borneo. Lawatan ini untuk meninjau dan bertemu dengan pemimpin tempatan bagi menerangkan rancangan pembentukan Malaysia. Hari ini amat penting sebab kali ini pertama melawat Sarawak dan Brunei. Adakah pembentukan Malaysia mendapat mencapai kemajuan bergantung pada lawatan ini? Jangan disatuan, kita akan dapat berjaya mencapai kemajuan pada hari ini. Bulan Ogos 1962, Kerajaan PTM hantar lawatan pemimpinan Sarawak dan Sabah ke PTM. Misalnya Data Bandar Abang Haji Mustafa Mentenggungan, juga Ana Baring dan Donald Septems dan Dato' Mustafa Dato' Arun mengadakan lawatan untuk meninjau kemajuan PTM. Marilah kita bertemu ke Sarawak dan Sabah. Lawatan kali ini kena meninjau kemajuan PTM telah sampai macam mana. Ya, lawatan ini sangat penting bagi kemajuan Persekutuan Tanah Melayu. Pada bulan November 1962, lawatan Tunku ke Sarawak dan Sabah. Selain itu berkaitan lawatan ahli politik Dr. Burhanuddin Al-Amin dan Ghazal Baba juga melawat Sarawak dan Sabah. Untuk lawatan ini, kita kena tunjuk kesepakatan dalam kalangan ahli politik Tanah Melayu. Ya, hal ini untuk menjelaskan gambaran tentang rancangan Malaysia kepada penduduk Sabah dan Sarawak. Pada 32 Julai 1961, JSKM ditubuhkan persidangan ahli-ahli pemameran Commonwealth di Singapura. Donald Stephen menganjurkan 4 kali mesyuarat, iaitu di Justin, Kuching, Kuala Lumpur dan Singapura. Pada bulan Ogos 1962 ke September 1962, rundingan antara Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dengan Singapura menghasilkan persekutuan penyataan Singapura ke dalam Malaysia melalui Referendum Singapura. Pada bulan November 1961, Kerajaan PTM dan Kerajaan British mengadakan rundingan perhubungan dengan pembentukan Malaysia di London. Kami telah bersetuju agar mentubuhkan sebuah suruhanjaya bagi meninjau reaksi penduduk di Sarawak dan Sabah melalui rundingan London di London. Pada bulan Januari 1962, Suruhanjaya Commonwealth telah dibentukkan secara rasmi. Pada perjanjian Julai 1963, Kerajaan British, Kerajaan PTM Sarawak, Sabah, Singapura diperpinjamkan perjanjian Malaysia di London. baik semua dalam perjanjian Malaysia ataupun kita katakan sebagai Malaysia Agreement MA63. Ini mengandungi prinsip utama perjanjian untuk mengiktirafkan hak yang sama kepada semua negeri dalam Malaysia. Saya harap semua bersetuju dengannya. Indonesia membuat batakan rasmi pembentukan Malaysia di Tubuhkan Bangsa-Bangsa PBB. Oleh itu, UTAN Setiausaha Anggota PBB mengumumkan penubuhan sebuah jabatan kuasa, iaitu United Nations Malaysia Mission UNMM untuk menilai dan membuat laporan.
Laporan misi UNMM pada 14 September 1963, penduduk Sarawak dan Sabah bersetuju menerima pembentukan Malaysia. Akhirnya kita memasuki peristiwa peristiaran Malaysia di Kuala Lumpur, Sabah dan Sarawak. Kuala Lumpur, YDPA, membaca peristiaran Malaysia di Stadium Merdeka dan disaksikan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Alje. Sarawak, Datuk Abang Haji Openg, Abang Sapir, angkat sumbangan jawatan YDPA Negeri Sarawak. YDPA dibacakan oleh Kirti Johari, Wakil Kerajaan Persekutuan di Kuching. Sabah, Datuk Mustafa mengumum peristiaran Malaysia di Kota Kinabalu. Sabah serta menyertai surat sumbangan jawatan sebagai YDPA Negeri Sabah yang pertama. Tunku Abdul Razak Uzi mewakili Kerajaan Persekutuan. Pembentuk Malaysia dilakukan dengan secara yang teratur melibatkan semua pihak. Pendudukan yang terlibat diberi peluang untuk menyuarakan pandangan mereka bagi menjaga kepentingan bersama. Oleh itu, kita perlu menjaga kepentingan kesepakatan untuk memastikan negara terpelihara. Marilah sama-sama kita berganding bahu menyemarakan ikatan perpaduan sesama kita. Kita merdeka daripada penjajah. Kita juga hendaklah merdeka daripada perkara yang sia-sia. Sama-samalah kita mengucapkan kesyukuran di atas nikmat kebebasan dan kemerdekaan telah dicapai selama ini. Selamat Menyambut Hari Kemerdekaan. yang ke-64. Merdeka. Merdeka. Merdeka!